Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 September bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Hilangnya sebutir permata seni. Juga Datuk Seri Ahmad Zahid dilepas dan dibebaskan. Seniman tanah air Muhammad Hakim Lokman atau Bob Lokman 58 tahun kembali ke rahmatullah hari ini. Allahyarham dilapor menghembuskan nafas terakhirnya di kampung halamannya di Kubang Krian, Kelantan. Sebelum ini, Allahyarham pernah dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan akibat komplikasi jantung. Beliau juga dilapor pernah menjalani pembedahan memasukkan alat Implantable Automatic Cardioverter Defibrillator IADC. Berita sedih pembagian Allahyarham Bob dikongsi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad, rakan artis dan orang awam. Datuk Idris dalam hantaran di Facebook berkata, Allahyarham aktif menggerakkan kerja-kerja dakwah. Beliau mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan mendoakan amal ibadah dan bakti beliau diterima Allah serta ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ampang hari ini atas pertuduhan menganiaya hingga menyebabkan kecederaan fizikal dua beradik yang juga anak saudara mereka. Tertuduh Juliana Omar, 34 dan suaminya Muhammad Asyari Muhammad Alwi, 29 membuat pengakuan itu selepas dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Wan Muhammad Nur Hisham Wan Yaakob. Mengikut pertuduhan, kedua-dua mereka didakwa selaku orang yang memelihara dua kanak-kanak berusia 6 dan hampir 8 tahun itu menganiaya kedua-dua mangsa sehingga mengalami kecederaan fizikal. Perbuatan itu dilakukan di kediaman pasangan suami isteri berkenaan di sebuah apartmen di Taman Cahaya di sini antara Ogos lalu hingga 16 September lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 31(1) Akta sama yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM10,000 untuk setiap tertuduh bagi dua pertuduhan berkenaan dengan seorang penjamin tempatan. Mahkamah turut menetapkan syarat iaitu tertuduh dilarang mengganggu mangsa serta saksi pendakwaan dan melapor diri di Balai Polis berhampiran setiap bulan selain menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah. Mahkamah juga menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 3 November nanti untuk serahan dokumen dan laporan penuh perubatan kedua-dua mangsa. Sebelum ini, media melaporkan penderitaan seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun yang dipercayai didera berakhir apabila dia diselamatkan. Kanak-kanak itu dipercayai dikurung dalam sebuah bilik unit kondominium sebelum dipercayai cuba melarikan diri dengan keluar melalui tingkap bilik berkenaan dan disedari orang awam. Mangsa yang diselamatkan pihak berkuasa didapati mempunyai kesan lebam dan hasil siasatan polis turut menemui kecederaan sama pada adik mangsa dipercayai juga akibat didera.
Ibu bapa, penjaga atau mana-mana pihak yang melakukan penderaan terhadap kanak-kanak tidak memahami ajaran Islam yang sebenar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, Islam tidak mengajar umatnya mendera serta melakukan tindakan-tindakan yang menyeksakan. Tidak ada wa'imah hukuman kepada pesalah jenayah pun, melainkan apabila dihukum ia adalah dalam rupa bentuk pendidikan yang pertama, bukan mendera. Berbeza dengan mana-mana hukuman ataupun mana-mana ajaran daripada mana-mana ideologi ataupun agama. Islam tidak ajar sampai tahap menyeksa dan juga tak sampai kepada tahap mendera dalam bab mendidik anak-anak ni. Jadi kalau ada ibu bapa yang sampai sanggup mendera anak sendiri, itu bukan daripada ajaran Islam. Dia tak faham konsep pendidikan yang sebenar. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu penderaan kanak-kanak yang kerap dilaporkan sejak kebelakangan ini. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Marzuq berkata, hukuman yang ingin dilaksanakan ibu bapa atau penjaga terhadap anak-anak atas sebarang kesalahan perlulah bersifat untuk mendidik dan memberi pengajaran, bukan untuk melepaskan geram dan menyiksakan. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepas dan dibebaskan daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN. Keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Datuk Muhammad Yazid Mustafa selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap ahli Parlimen Bagan Datuk itu. Datuk Seri Ahmad Zahid, 69 tahun sebelum ini, berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta dolar Singapura daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri ketika itu. Suapan itu didakwa bagi menyambung kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem visa luar negara VLN. Selain itu, ia juga bagi mengekalkan perjanjian kontrak untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat yang sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi 7 lagi pertuduhan, Datuk Seri Ahmad Zahid didakwa memperoleh untuk dirinya 1.15 juta dolar Singapura, 3.125 juta ringgit, 15,000 Swiss franc dan 15,000 dolar Amerika daripada syarikat sama yang mempunyai kaitan rasmi dengan tugas rasminya. Kesemua kesalahan berkenaan didakwa dilakukan di Seri Satria, Precinct 16 Putrajaya dan Country Heights Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sementara itu, Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini melepas tanpa membebaskan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Keputusan dibuat Hakim Azura Alwi selepas Timbalan Pendakwa Raya Azlinda Ahad memohon agar tertuduh dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254-3 Kanun Tata Cara Jenayah. Tindakan itu atas alasan representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut. Datuk Seri Abdul Aziz, 55 tahun, didakwa atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 5.2 juta ringgit dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai 972,414.60 berhubung projek jalan raya di Perak serta Kedah. Kesalahan itu didakwa dilakukan beliau di 5 bank di Ibu Negara antara 6 September 2010 hingga 10 April 2018. Beliau dituduh mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Seksyen 28-1-C Akta Sama yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama.
Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, beliau dituduh mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta yang sama. Halang jualan gula-gula ada unsur babi. Alhamdulillah bertemu kembali. Sukarelawan atau individu yang ingin menghulurkan bantuan barangan makanan dan keperluan asas kepada mangsa banjir pada musim tengkujuh nanti dinasihat supaya mendapatkan stok dari luar negeri yang dilanda bencana. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, ia bagi memastikan stok bekalan makanan dan keperluan asas di daerah yang terjejas sentiasa mencukupi buat penduduk setempat. Kita tak limit. Cuma nasihat saya ialah yang pertama, jika berlaku banjir, sesiapa yang orang yang budiman yang nak hantar bantuan banjir ke kawasan Terengganu, maka dapatkan barang tersebut di luar Terengganu. Okey? Jangan beli dalam rangkaian ataupun bekalan tempat kita, takut berlaku kekurangan. Dalam pada itu, Datuk Rosul berkata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP telah memberi kebenaran kepada pemborong dan peruncit terpilih di setiap daerah bersiko dilanda banjir untuk menyimpan bekalan makanan dan barangan keperluan 30% melebihi kebiasaan. Katanya, langkah tersebut diambil bagi memastikan bekalan makanan dan barangan keperluan asas di lokasi yang dilanda banjir tidak terjejas dan sentiasa mencukupi. Dalam pada itu, beliau juga meminta sukarelawan atau individu agar mengutamakan produk keluaran Malaysia ketika membeli barangan buat mangsa banjir sebagai menyokong usahawan dan peniaga tempatan. Beliau berkata demikian selepas hadir pada program Jualan Murah Keluarga Malaysia di Kuala Terengganu hari ini. Sementara itu, mengulas isu berasingan, Datuk Rosul berkata semua pihak termasuk pengendali platform e-dagang perlu menghalang penjualan gula-gula mengandungi unsur babi di pasaran dalam talian. Ujarnya, setakat ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP belum menerima sebarang laporan mengenai perkara tersebut tetapi akan menjalankan pemantauan dan mengenal pasti platform e-dagang yang menjual gula-gula tersebut. Owner telefon juga mesti bertanggungjawab ataupun memain peranan untuk sama-sama mengatasi masalah ini. Kerana kalau kita saja yang berusaha, kita tahu kekangan kaki tangan kita, kekurangan pegawai dan sebagainya. Tapi sokongan maklumat daripada rakyat, daripada pengguna, daripada platform e-dagang juga kita penting untuk kita membantu menyelesaikan masalah ini. Beliau juga meminta pengguna supaya berhati-hati dan peka ketika membeli barangan dalam talian, terutama makanan, serta memastikan produk tersebut menerima pengiktirafan sijil halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Sebelum ini, Menteri KPDN-HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi mengesahkan tiada gula-gula mengandungi unsur babi dijual di pasaran. Namun beliau mengakui menerima maklumat bahawa produk tersebut dijual di pasaran dalam talian dan beliau meminta pengguna tidak membuat pembelian jika mendapati ada bahan yang meragukan dalam sesuatu produk. Di media sosial sebelum itu, kecoh apabila timbul dakwaan satu jenama gula-gula yang dikatakan mengandungi gelatin babi tetapi tertera tanda halal palsu pada bahagian pembungkus produk tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Idris minggu lalu mengingatkan peniaga supaya tidak melakukan penipuan berhubung perakuan status halal sesuatu produk jika tidak mahu berdepan tindakan. Hospital awam di seluruh negara bakal dilengkapi kemudahan Wi-Fi percuma bagi meningkatkan capaian talian internet. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin Abu Bakar berkata, kemudahan yang akan diperluas secara berperingkat itu bertujuan memudahkan pelanggan, pesakit serta ahli keluarga. Menurut Khairy Jamaluddin, kemudahan Wi-Fi telah pun ada di Hospital Rembau iaitu di tempat tumpuan utama serta di ward. Ia menjadikan Hospital Rembau antara hospital Kementerian Kesihatan KKM yang terawal mempunyai kemudahan Wi-Fi. Saya juga telah setuju dengan Datuk KSU, DASA
secara berperingkat, ya, semua hospital awam di Malaysia akan dibekalkan dengan Wi-Fi percuma untuk penggunaan pelanggan, pesakit, ahli keluarga dan sebagainya. Sebab kita dapati bahawa ada hospital yang mungkin capaian telekomunikasi agak tidak berapa konsisten. Jadi dengan Wi-Fi percuma ini, ia akan dapat membantu ahli-ahli keluarga supaya dapat berkomunikasi dengan ahli keluarga yang lain dan juga untuk pelanggan-pelanggan yang lain. Kita bermula di Hospital Rembau. Hospital Rembau akan membekalkan Wi-Fi percuma untuk pelanggan sakit dan juga ahli keluarga sakit. Khairi Jamaluddin yang juga ahli Parlimen Rembau berkata demikian selepas merasmikan Hospital Rembau di Rembau Negeri Sembilan petang tadi. Projek membina dan menyiapkan Hospital Rembau dengan keluasan tanah 16.427 ekar membabitkan kos keseluruhan sebanyak 147 juta ringgit. Hospital itu mula beroperasi pada 22 Januari 2020 dengan kapasiti 76 katil dan terdapat 4 ward iaitu ward lelaki, ward perempuan, ward kanak-kanak dan ward bersalin. Hospital Rembau menawarkan perkhidmatan utama antaranya kes kecemasan dan trauma, perkhidmatan bagi ibu mengandung, kemudahan kamar bersalin, dewan bedah, klinik pakar, rawatan hemodialisis serta rehabilitasi selain rawatan bagi pesakit luar dan dalam. Hospital itu juga dilengkapkan dengan jabatan farmasi, jabatan patologi, unit radiologi, jabatan dietetik dan sajian serta unit forensik. Perkhidmatan kebakaran yang terdapat di Hospital Rembau termasuk perubatan am, perubatan rehabilitasi, perubatan kecemasan, otorhinolaryngology ORL, anestesia, pembedahan am, pediatrik, oftalmologi dan psikiatrik. Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq di Bangsar bukan hanya menjadi lokasi umat Islam beribadah tetapi ia menjadi pusat sehenti bagi masyarakat sekitar termasuk individu bukan Islam mendapatkan keperluan atau bantuan. Masjid yang telah 40 tahun beroperasi itu juga pernah mendapat anugerah Masjid Terbaik Standard Penarafan Masjid Malaysia SPMM bagi pengurusan dinamik pada tahun 2020. Dibuka pada 1982, Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq dirasmikan oleh almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah yang merupakan Yang di-Pertuan Agong ketika itu. Selain mendapat pengiktirafan di peringkat tempatan, model masjid rekaan oleh arkitek tempatan ini turut menempa nama di Maldives apabila model yang sama dipilih untuk dibina di sana. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 masjid berkenaan yang diraikan hari ini, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, pelbagai aktiviti dianjurkan di masjid tersebut termasuk forum mengenali Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Masjid ini sepatutnya dibuka kepada semua, tak mengira bangsa dan tak mengira agama. Dan kita di sini alhamdulillah di Masjid Bangsa ini pun kita ada program untuk asnaf. Dan di antara asnaf ini ialah golongan mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ini ada yang dah masuk Islam, yang kita nak jinakkan untuk Islam pun, yang belum Islam pun boleh datang. Dan masjid ini terbuka untuk semua pengunjung, untuk mereka, even mereka nak dengar pengisian-pengisian ceramah-ceramah agama pun boleh sebenarnya. Itulah cara yang diajar oleh agama kita. Beliau ditemui selepas merasmikan pembukaan Karnival ulang tahun ke-40 Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar pagi tadi. Tambah beliau, institusi masjid perlulah sentiasa memainkan peranan yang penting dan menjana kecemerlangan dengan menawarkan khidmat kepada masyarakat. Hijrah Prihatin telah bersiap sedia untuk menggerakkan misi bantuan bencana banjir yang dijangka akan berlaku penghujung tahun ini. Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq berkata, kru Hijrah Prihatin akan menumpukan lokasi-lokasi sering dilanda banjir, terutama di sekitar Lembah Kelang dan kawasan-kawasan berhampiran.
Kita tahu kan sekarang ni musim tengkujuh, monsun akan datang. Jadi kita dah bersiap-siap untuk menghadapi bencana banjir. Jika diperlukan, kita akan menggerakkan inisiatif ini secepat mungkin, insya-Allah. Kita juga akan mengukur maksudnya orang cakap apa, keseriusan bencana itu di beberapa tempat. Tambahnya, misi bantuan bencana itu akan turut membabitkan kerjasama Yayasan Maghfirah. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penutup Hijrah Prihatin Panggilan Pulau 2022 dan ramah mesra bersama penduduk Kampung Teluk Gedong, Pulau Pangkor, Perak. Sementara itu, Pegawai Pengurusan Majlis TDC Holdings dan Berhad, Muhammad Akmal Hakim berkata, misi Hijrah Prihatin Panggilan Pulau 2022 menyantuni penduduk pulau yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dilihat telah mencapai objektif utama dengan lebih 500 penerima manfaat. Justru usaha dan kerjasama itu, katanya, akan diteruskan dengan misi baharu pada tahun depan. Sasaran dan harapan besar TDC untuk pada kali ini ialah agar kerjasama antara TDC dan TV Hijrah menjadi lebih utuh dan erat di bawah Hijrah Prihatin untuk menyantuni golongan kurang kemampuan di luar sana dan juga asnaf, dan membantu mereka daripada segi kehidupan dan memberikan kegembiraan dalam hidup mereka. Melihat kepada pencapaian positif Hijrah Prihatin, Yayasan Maghfirah sedang merancang untuk memeterai perjanjian persefahaman MOU bersama TV Al-Hijrah bagi meluaskan lagi misi kemanusiaan dalam pelbagai aspek pada masa akan datang. Inisiatif kami memang berkaitan kebajikan, berkaitan dakwah, berkaitan perubatan dan sebagainya. Mungkin kita akan bermula dari situ, kita akan bincang dengan pihak Hijrah Prihatin dan TV Al-Hijrah untuk wujudkan satu MOU yang persefahaman bersama projek apa yang sebenarnya kita sesuai untuk kita bekerjasama. Pulau Pangkor, Perak merupakan lokasi keempat yang juga sebagai penutup lokasi Panggilan Pulau 2022 selepas Pulau Redang, Terengganu, Pulau Toba, Kedah dan Pulau Aur, Johor. Misi itu mendapat kerjasama TDC Holdings dan Berhad dan Meme Gold and Jewellery serta Yayasan Maghfirah. Lebih 60 pelarian lemas. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Lebih 60 migran dan pelarian mati lemas selepas bot yang mereka naiki karam di perairan Syria. Bot berkenaan dilapor berlepas dari utara Lubnan, Minie. Menurut pihak berkuasa, kerajaan Syria dan Lubnan, hanya 20 berjaya diselamatkan dan dirawat di Hospital Basel, Tartus. Bantuan oksigen terpaksa diberikan kepada mangsa yang selamat dan mereka dipindahkan ke unit rawatan rapi. Difahamkan, bot berkenaan membawa 120 hingga 150 pelarian warga negara Lubnan, Syria dan Palestin. Pencarian mangsa diteruskan hari ini selepas ditangguhkan semalam ekoran ombak kuat dan angin kencang. Ketua Pengarah Pelaburan Syria, Samir Khubrusli berkata, mangsa terselamat memaklumkan bot terbabit meninggalkan utara Lubnan beberapa hari lalu sebelum ia karam 2 hari lepas. Ada antara mangsa maut merupakan kanak-kanak. Lebih 1 juta pelarian berada di Lubnan akibat perang Syria dan sejak 3 tahun lalu, Lubnan mengalami krisis ekonomi sehingga mendorong pelarian cuba melarikan diri ke negara Eropah melalui jalan laut. Sementara itu, di perairan Kemboja, lebih 20 warga Cina hilang selepas bot mereka terbalik hari ini. Bot itu dilapor mengalami masalah di tengah laut sebelum berlaku tragedi itu. Setakat ini hanya 18 orang berjaya diselamatkan. Menurut jurucakap wilayah Priah Sihanouk, Kiang Pierom, bot tersebut membawa 41 warga Cina dalam perjalanan ke perkampungan Sihanoukville. Kawasan itu sebelum ini agak sunyi namun kini menjadi tumpuan pelaburan dari China. Ada dakwaan banyak warga Cina turut diseludup untuk bekerja secara haram di kawasan itu. Sementara itu, Menteri Luar China Wang Wenbin dalam sidang medianya hari ini memaklumkan China dan pihak berkuasa Kemboja akan berusaha sedaya upaya dalam operasi mencari dan menyelamat bangsa yang masih hilang. Setakat berita ini ditulis, seorang sudah dijumpai namun sudah meninggal dunia, manakala 22 orang lagi masih belum dijumpai.
Sementara itu di Iran, protes kematian remaja Mahsa Amini masuk hari kelima. Sehingga kini rusuhan itu telah menyebabkan hampir 20 orang maut termasuk anggota polis. Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam pada itu menegaskan kes kematian Mahsa Amini akan diberi perhatian utama. رخدادی است که در دست بررسی است و اونچه که نسبت به خانومی در رابطه با فوت اون مطرحه آیا قصور یا تقصیری انجام شده یا نشده حتما باید بررسی بشه. من در اولین فرصتی که برام امکان داشت با خانواده ایشون تماس گرفتم و به ایشون اطمینان دادم که مسئله رو ما دنبال میکنیم. چه مجامع بیرون از کشور در این رابطه اعلام. Beliau berkata demikian di Amerika Syarikat ketika menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Raisi menjelaskan kes kematian Amini akan ditentukan Badan Kehakiman Iran. Namun beliau berharap kematian Amini tidak dimanipulasi terutama dari negara barat. Polis Iran sebelum ini mendakwa Amini yang ditahan polis moral kerana melanggar kod etika pakaian meninggal dunia akibat serangan jantung dan tidak dilayan buruk oleh pihak berkuasa. Namun keluarga mangsa meragui kenyataan polis itu. Kematiannya itu telah mencetuskan rusuhan besar-besaran bukan sahaja di Iran, malah beberapa negara termasuk di Turkiye, Lubnan, Amerika Syarikat dan Kanada turut melakukan perkara sama sebagai tanda protes. Ketegangan terus memuncak sehingga mahu kerajaan sekarang berundur. Sementara itu di El Salvador, 7 orang terbunuh dalam tanah runtuh ekoran hujan lebat melanda negara itu. 3 kanak-kanak antara yang terkorban. 5 daripada mangsa maut itu merupakan dari satu keluarga selepas kediaman mereka di Bandar Huizuka dihempap tanah runtuh. Ia menyebabkan 2 dewasa dan 3 kanak-kanak terbunuh. Bandar itu terletak kira-kira 17 km dari ibu negara San Salvador. Manakala 2 lagi terkorban di San Isidro, 20 km di sebelah barat daya ibu negara El Salvador, juga kerana rumah mereka tertimbus. Hujan lebat sejak pagi semalam menyebabkan kejadian tanah runtuh di Panchimalco dan Huizuka dan dikaitkan dengan gelombang tropika yang melanda wilayah itu. Menurut pihak berkuasa, September dan Oktober merupakan bulan yang kerap dilanda hujan lebat. Kadar inflasi negara meningkat. Kadar inflasi negara meningkat 3.1% bagi tempoh Januari hingga Ogos 2022. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata peningkatan itu selari dengan jangkaan pasaran sebanyak 3.2% tahun ini didorong permintaan dalam negara yang kukuh, harga komoditi yang masih tinggi dan gangguan dalam rantaian bekalan global. Menurut Datuk Seri Mustafa, kadar inflasi negara bagi Ogos 2022 meningkat sedikit kepada 4.7% berbanding 4.4% pada Julai. Kadar inflasi masih tinggi berikutan fenomena global yang turut dialami kebanyakan negara. Jelasnya pada bulan lalu, kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol meningkat sebanyak 7.2%. Kenaikan ini didorong oleh komponen makanan di luar rumah yang meningkat sebanyak 8.4%, manakala makanan di rumah meningkat sebanyak 6.4%. Bagaimanapun menurutnya, masih terdapat beberapa barangan makanan yang mencatatkan penurunan harga berbanding bulan Julai 2022. Ia termasuk ayam yang turun 3.8% dan ikan siakap 2.4%.
Manakala sayur-sayuran seperti timun pula turun 4.6%, kacang buncis 3.6% dan kubis bulat 2.6%. Tambah Datuk Seri Mustafa, walaupun berlaku sedikit peningkatan, kadar inflasi Malaysia adalah antara paling rendah di dunia. Berbanding 9.1% di zon Euro, 8.3% di Amerika Syarikat, 7.9% di Thailand, 6.3% Filipina dan 5.7% Korea Selatan. Jelasnya, kadar inflasi yang lebih rendah di Malaysia itu hasil langkah kerajaan menyediakan subsidi terbesar dalam sejarah negara. Menurut Datuk Seri Mustafa, dengan langkah-langkah berterusan yang diambil kerajaan, termasuk melalui pasukan khas jihad tangani inflasi, keadaan inflasi negara dijangka akan terus terkawal. Sekian berita Al Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.